Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam Flick Classroom Sains Tahun 5. Tajuk kita pada kali ini adalah Lita bersiri dan lita selari. Kita mulakan dengan objektif pembelajaran kita pada kali ini. Pertama, murid-murid dapat membanding bezakan 2 hingga 3 ciri lita bersiri dan lita selari dengan betul. Kedua, murid-murid dapat menjana 3 hingga 5 idea kesan kecuaian dan langkah-langkah keselamatan semasa pengendalian peralatan elektrik melalui pemerhatian media. Kriteria kejayaan kita pada kali ini, pertama, dapat membanding bezakan lita bersiri dan lita selari dengan susunan mentol dan kecerahan mentol. Kedua, dapat melakar gambar raja simbol lita bersiri dan lita selari dengan betul. Ketiga, dapat mengenal pasti kesan nyaraan mentol ke atas lita bersiri dan selari dengan betul. Keempat, dapat menyenaraikan kecuaian semasa pengendalian peralatan elektrik dengan betul. Dan yang kelima, dapat menyenaraikan langkah-langkah keselamatan semasa mengendalikan peralatan elektrik dengan betul. Lita bersiri dan lita selari. Murid-murid telah pun belajar sebelum ini apa itu lita lengkap. Lita juga terbahagi kepada dua, iaitu lita bersiri dan lita selari. Apakah perbezaan lita bersiri dan lita selari ini? Baiklah murid-murid, terdapat dua gambar di sini. Yang manakah lita bersiri dan yang manakah lita selari? Baiklah, gambar pertama di sebelah kiri ini adalah lita bersiri. Apakah ciri-ciri lita bersiri? Ciri pertama lita bersiri ialah sambungan wayarnya adalah pada satu laluan sahaja. Ini menunjukkan bahawa lita bersiri hanya terdapat satu laluan tenaga elektrik sahaja mengalir melaluinya. Manakala mentol pula disusun di dalam satu laluan yang sama. Sekiranya terdapat lebih daripada satu mentol, susunan mentol tersebut perlulah dalam satu laluan yang sama. Ini dinamakan sebagai lita bersiri. Manakala gambar di sebelah kanan ini pula ialah lita selari. Apakah perbezaan lita selari? Seperti mana murid dapat lihat pada gambar ini, lita selari terdapat lebih daripada satu laluan tenaga elektrik. Sambungannya perlulah lebih daripada satu laluan. Manakala mentol disusun selari dalam laluan yang berlainan. Sebagai contoh, mentol pertama dan mentol kedua perlulah selari. Ini dinamakan sebagai lita selari. Baiklah murid-murid, boleh tak kita melakar lita bersiri dan lita selari ini di dalam gambar raja simbol atau gambar raja skema? Boleh tak murid-murid lakarkan ia mengikut simbol-simbol komponen-komponen elektrik yang kita telah belajar sebelum ini? Baiklah, ini adalah lakaran untuk lita bersiri. Manakala untuk lita selari pula adalah seperti ini. Apakah perbezaan yang ketara mengenai lita siri dan lita selari? Bagaimanakah kita nak mengenal pasti perbezaan ini? Ya, tentu sekali kita perlulah melaksanakan penyiasatan untuk melihat perbezaan lita bersiri dan lita selari. Baiklah murid-murid, ini adalah contoh penyiasatan untuk melihat perbezaan di antara lita bersiri dan lita selari. Kenyataan masalahnya ialah, adakah jenis lita mempengaruhi kecerahan mentol? Tujuan eksperimen ini adalah untuk menyiasat hubungan di antara jenis lita dan kecerahan mentol. Alat radasnya adalah seperti berikut: 3 mentol dan pemegang mentol, 2 sel kering, 1 swiss dan wayar penyambung. Dan murid-murid dikehendaki untuk membina 1 lita bersiri dan 1 lita selari dengan mempunyai bilangan mentol dan bilangan sel kering yang sama. Baiklah, pemboleh ubah dimanipulasi bagi eksperimen ini ialah, apa yang diubah dalam eksperimen ini ialah jenis lita. Kerana murid-murid membina 2 jenis lita yang berbeza, iaitu lita bersiri dan lita selari. Manakala pemboleh ubah bergerak balas pula ialah kecerahan mentol bagi setiap lita tersebut. Dan yang terakhir, pemboleh ubah dimalarkan ialah perkara yang sama sepanjang eksperimen.
iaitu apa yang sama sepanjang eksperimen ialah bilangan sel kering dan bilangan mentol. Apakah keputusan daripada penyiasatan ini? Baiklah, berikut ialah keputusan kepada eksperimen kali ini. Baiklah, berikut ialah keputusan penyiasatan ini. Jenis lita bersiri, kecoran mentolnya ialah malap, manakala jenis lita selari, kecoran mentolnya ialah cerah bagi setiap mentol. Apakah pemerhatian yang mula-mula dapat buat daripada keputusan ini? Ya, lita bersiri menyala lebih malap berbanding lita selari. Apakah inference yang mula-mula dapat buat daripada pemerhatian ini? Lita bersiri menyala malap kerana tenaga elektrik melalui satu laluan sahaja. Ataupun murid-murid juga boleh menjawab, lita bersiri menyala malap kerana mentol perlu berkongsi tenaga elektrik. Inference lain yang murid-murid boleh buat pula ialah lita selari menyala lebih cerah kerana tenaga elektrik melalui laluan yang berlainan. Atau kerana mentol tidak berkongsi tenaga elektrik. Ini adalah perbezaan di antara lita bersiri dan lita selari. Kesimpulannya ialah lita selari lebih cerah berbanding lita bersiri. Ini adalah kerana lita selari tidak perlu berkongsi tenaga elektrik di antara mentol-mentol di dalam lita tersebut. Sebalik, lita bersiri, tenaga elektrik perlu dikongsi oleh setiap mentol yang berada dalam lita kerana tenaga elektrik hanya melalui satu laluan sahaja. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan melihat pula kesan nyalaan mentol kepada lita selari dan lita bersiri sekiranya Swiss digunakan di dalam lita tersebut. Sebagai contoh, ini adalah penyiasatan untuk melihat kesan nyalaan mentol. Terdapat mentol 1, M1, mentol 2, M2 dan mentol 3, M3 dan S1 mewakili Swiss 1 dan S2 mewakili Swiss 2. Dan komponen-komponen ini disambungkan menjadi lita bersiri. Baiklah. Apakah keputusannya sekiranya S1 dibuka dan S2 ditutup? Jawapannya ialah tiada nyalaan mentol. Bagaimana pula jawapan bagi apabila S1 ditutup dan S2 dibuka? Jawapannya ialah tiada nyalaan mentol. Seterusnya, apa yang akan berlaku pula sekiranya S1 dibuka dan S2 dibuka? Jawapannya ialah tiada nyalaan mentol. Dan yang terakhir, apakah yang akan berlaku sekiranya S1 ditutup dan S2 ditutup? Jawapannya ialah ketiga-tiga mentol menyala. Apakah kesimpulan yang boleh murid-murid buat daripada penyiasatan ini? Ini menunjukkan bahawa lita bersiri hanya membenarkan tenaga elektrik melalui satu laluan sahaja. Sekiranya salah satu daripada Swiss ini dibuka, bermaksud tenaga elektrik tidak boleh melalui laluan kepada mentol. Bermaksud tenaga elektrik tidak boleh melaluinya untuk menyalakan mentol. Kedua-dua Swiss perlulah ditutup supaya semua mentol boleh menyala. Begitu juga dengan situasi di mana apa yang akan berlaku sekiranya salah satu daripada mentol ini rosak. Ya, jawapan yang betul ialah kesemua mentol yang lain tidak menyala. Ini adalah kerana apabila satu mentol rosak, tenaga elektrik tidak boleh melalui mentol-mentol yang lain. Ini adalah ciri-ciri atau kesan nyalaan mentol kepada lita bersiri. Baiklah murid-murid, kita lihat pula kesan nyalaan mentol kepada lita selari. Seperti lita bersiri juga, mentol M1, M2 dan M3 digunakan dan S1, S2 dan S3 Swiss digunakan. Dan Swiss S1, S2 dan S3 digunakan. Kesemua komponen elektrik ini disambungkan secara selari seperti gambar rajah ini. Baiklah, untuk situasi yang pertama, S1 ditutup, S2 ditutup dan S3 dibuka. Kesannya ialah M1 menyala, M2 menyala dan M3 tidak menyala.
Apa yang akan berlaku pula murid-murid sekiranya S1 ditutup, S2 dibuka dan S3 ditutup? Boleh tak murid-murid kenal pasti? Jawapannya ialah M1 menyala, M2 tidak menyala, M3 menyala. Seterusnya, S1 dibuka, S2 ditutup dan S3 ditutup. Jawapannya ialah M1 tidak menyala, M2 menyala dan M3 menyala. Seterusnya, S1 dibuka, S2 ditutup dan S3 dibuka. Jawapannya ialah M1 tidak menyala, M2 menyala dan M3 tidak menyala. Ini bermaksud setiap mentol tidak mempengaruhi switch atau mentol yang lain. M1 hanya bergantung kepada S1. Begitu juga dengan M2 dan M3, bergantung kepada switch masing-masing. Sekiranya switch yang disambungkan pada mentol tersebut ditutup, maka mentol tersebut akan menyala. Ia tidak mengganggu mentol-mentol yang lain. Begitu juga dengan mentol yang lain. Sekiranya switch yang disambungkan pada mentol tersebut ditutup, maka mentol tersebut akan menyala. Dan sekiranya switch dibuka, maka mentol tidak akan menyala. Ini bermaksud litar selari membenarkan tenaga elektrik melalui laluan yang berlainan. Apakah yang akan berlaku sekiranya salah satu daripada mentol ini rosak? Sebagai contoh, M1 rosak. Apakah yang akan berlaku kepada M2 dan M3? Sekiranya switch S2 ditutup dan S3 ditutup, mentol M2 dan M3 akan menyala walaupun mentol M1 rosak. Ini kerana tenaga elektrik melalui laluan-laluan yang berbeza menyebabkan ia tidak mempengaruhi mentol-mentol yang lain sekiranya salah satu mentol itu rosak. Dapat tak murid-murid memahaminya? Baiklah. Itulah kesan nyalaan bagi mentol litar bersiri dan mentol litar selari. Diharap murid-murid dapat membanding bezakan apakah kesan nyalaan tersebut. Seterusnya, kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Kita sedia maklum bahawa penggunaan peralatan elektrik adalah perkara yang biasa bagi masyarakat kita pada masa kini. Namun, kita perlulah berhati-hati untuk mengelakkan kecuaian yang boleh menyebabkan kecederaan. Baiklah murid-murid, boleh tak murid-murid kenal pasti apakah kecuaian semasa mengendalikan peralatan elektrik ini? Ini adalah contoh yang pertama. Memegang switch dengan tangan yang basah. Kedua, membiarkan peralatan elektrik terpasang dengan lama. Ketiga, menggunakan wayar elektrik yang telah rosak. Dan keempat, mencucuk soket menggunakan bahan konduktor elektrik seperti logam. Ini adalah 4 contoh kecuaian semasa mengendalikan peralatan elektrik. Kecuaian-kecuaian ini boleh menyebabkan kecederaan seperti kejutan dan renjatan elektrik. Kecuaian ini juga boleh menyebabkan berlakunya kes kebakaran rumah. Apakah amalan atau langkah-langkah keselamatan semasa mengendalikan peralatan elektrik yang perlu dititik beratkan oleh kita? Boleh tak murid-murid kenal pasti amalan-amalan yang terdapat pada gambar-gambar di bawah? Pada gambar-gambar berikut. Baiklah, yang pertama, murid-murid pula mengelakkan membaiki peralatan elektrik dalam keadaan switch yang terpasang. Pastikan switch ditutup terlebih dahulu sebelum membaiki sebarang peralatan elektrik. Kedua, sudah tentu, elakkan untuk membuka dan menutup switch dengan tangan yang basah. Ini kerana air adalah konduktor elektrik yang baik. Seterusnya, gunakan plastik khas untuk memasang plug 2 pin untuk mengelakkan penggunaan logam semasa mencucuk plug. Ini untuk mengelakkan daripada terkena renjatan elektrik yang boleh membahayakan diri. Dan yang keempat, elakkan peralatan berfungsi sendiri. Pastikan peralatan elektrik dipantau semasa menggunakannya. Ini adalah supaya untuk mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Kelima,
Elakkan memasang terlalu banyak plug pada satu soket. Pasangkan satu plug saja pada setiap soket tersebut untuk mengelakkan litar pintas yang boleh menyebabkan kebakaran. Dan yang keenam, elakkan membiarkan peralatan elektrik seperti stereka di atas pakaian kerana ini boleh menyebabkan tercetusnya kebakaran. Semasa menggunakan stereka, letakkannya di atas permukaan yang rata dan sukar dicapak oleh kanak-kanak untuk mengelakkan daripada berlakunya kecederaan. Ini adalah langkah-langkah keselamatan yang perlu dititik beratkan oleh kita semasa mengendalikan peralatan elektrik. Baiklah murid-murid, diharapkan murid-murid telah memahami apa itu litar bersiri dan litar selari dan boleh membanding bezakan kedua-dua litar tersebut. Dan seterusnya, murid-murid telah dapat mengenal pasti apakah kecuaian dan langkah-langkah keselamatan semasa mengendalikan peralatan elektrik. Seterusnya, ayo laksanakan tugasan-tugasan ini. Tugasan 1. Lakarkan gambar rajah litar dengan menggunakan simbol yang terdiri daripada 4 biji mentol, 4 jal kering, 4 suis dan wayar penyambung untuk menghasilkan nyalaan yang cerah. Dan seterusnya, tugasan kedua, murid-murid jawab soalan A, B, C dan D. Diharapkan murid-murid akan memahami tajuk kita pada kali ini. Dan selamat belajar dan stay safe at home. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.